Pasca kejayaan juara Piala Malaysia KL City FC mara ke separuh akhir Piala AFC Zon ASEAN membuka rahsia yang lebih besar buat skuad kendalian Boyan Hodak untuk kekal relevan di pentas ASEAN. Bestlah main kat ASEAN. Perkara itu dilaungkan Ketua Pegawai Eksekutif KL City FC, Stanley Bernard, yang mahu melihat The City Boys secara konsisten beraksi di kejohanan kelolaan Konfederasi Bola Sepak Asia itu. KL City FC memangnya mengambil kesempatan beraksi di kejohanan kedua tertinggi Asia itu sebaiknya selepas merekodkan keputusan tanpa kalah pada dua aksi peringkat kumpulan H dan mara ke separuh akhir menerusi slot pasukan di posisi kedua terbaik. Di sebalik detik terbaik itu, hakikatnya skuad kendalian Boyan Hodak melewati fasa jatuh bangun di saingan Liga Super dengan merekodkan 5 kekalahan daripada 10 perlawanan atas dasar itu. Stanley Bernard punya misi getir untuk pastikan The City Boys mengekalkan konsistensi tahap yang dicapai sehingga beraksi di Piala AFC dan kekal kompetitif di setiap kejohanan yang disertai. Kejayaan paling besar yang ramai tak nampak adalah apabila kita menyimpan hampir 95% pemain lepas memenangi Piala Malaysia. KL is not a big team, but we kept 95% of the players. But 95% of the players today in the group or the dressing room that we have gone on to achieve something special. So let's focus on what we have. Di pihak secara keseluruhan, KL City is stabilizing lah. Dia penting untuk melakukannya bukan untuk hanya 2 tahun, tapi perlu melakukannya every year to be an elite team lah dalam top 5, top 6. So I think we're on the right track. Let's see what we can do in battle. 10th August we'll be playing in Vietnam. Tough game. Tapi saya merasakan dalam segi aspek kita masih dalam Piala FA. We're still very, very well in that top 6 of the Malaysian League, and we got to look forward to Malaysia Cup as the defending champion. So it's looking like a season we're looking forward to. So, Matt, bila separuh akhir Zon ASEAN aksi Piala AFC 2020 melibatkan KL City FC dan Kedah FC ni? Tak silap saya 9 dan juga 10 Ogos. Okey. Kedah Darul Rahman akan menentang PSM Makassar dan KL City akan menentang Vettel FC lah. Betul. Vettel di Vietnam. Ingatkan Sebastian Vettel. F1. Saya pun macam tu dengar tadi masa kita. Lebih kurang. Okey, bulan Ogos jadi ada banyak masa lah ada untuk banyak KL City FC dan juga Kedah FC untuk persiapkan pasukan mereka menjelang aksi separuh akhir. Okey, sekarang kita nak bersama dengan siapa ni? Orang Selangor tak tahu kot. Asmayu Bakiri. Ya. Kerana Asmayu Bakiri tak pernah berselindung. Betul. Memberikan pandangan yang sejujur-jujurnya. Betul. Tetapi hari ini dia mengenakan jersey Malaysia. Neutral lah tu. Neutral. Tengah-tengah. Ingatkan pakai jersey Selangor. Mawi okey, Mawi kat mana ni? Gambar hitam putih ni? Ada pakai filter. Ada filter Instagram. Dengar, Mawi. Okey, terputus sikit. Terputus sikit apa. Okey, tak apa. Saya baca soalan slow. KL City FC kalah 5 game daripada 10 perlawanan Liga Super, tapi dalam saingan Piala AFC, dia menang pula straight. So, mungkin Mawi ada pandangan tentang situasi ini. Okey, kalau dilihat Akbar Ahmed, apa yang berlaku untuk pasukan KL City ni, of course cukup berbeza ketika dia berada dekat dalam liga dan daripada awak maklum tadi 10 game 5 kali kalah tu menampakkan bahawa sebenarnya bukan mereka tak settle down, tetapi pada pandangan saya mereka tengah mencari rentak ketika ini. Sedikit faktor pada awal musim tidak mendapat khidmat Morales lebih daripada dalam perlawanan menyebabkan sedikit kekurangan kerana konsisten atau kekuatan pasukan KL City ketika ini adalah terletaknya kepada individu sedikit kepada Morales, contoh untuk pergi menjadikan gol dan memenangkan pasukan. Tetapi apa yang berlaku dalam kelaikan AFC ini cukup berbeza apabila peranan kembalinya kapten mereka ini Paulo Jose ini melakukan tugas yang baik bersama pasukan, kemudian konsisten semua pemain-pemain yang beraksi bersama lama seperti apa yang dimaklumkan oleh Stanley tadi dengan Coach Bojan bahawa 95% pemain ini adalah pemain yang sama. Dan demand perlawanan untuk AFC melibatkan dua perlawanan ini membolehkan dan bermain di gelanggang sendiri menjadi faktor kekuatan dan kelebihan pasukan KL City. Ya betul berbeza dalam liga, tapi bawa ke AFC cukup menarik. Yang lebih penting mereka target layak dan sekurang-kurangnya memberikan imbangan sedikit cerita bahawa nanti kemenangan atau kelayakan di AFC itu akan mereka membawa kepada di dalam liga. Contoh saya tambah sedikit apabila mereka ada sedikit tambahan pemain import iaitu
dia diminta yang akan beraksi bersama Kuala Lumpur untuk membantu, saya rasa kekuatan Kuala Lumpur akan kembali berada dalam landasan yang betul nanti. Okey, masih lagi dengan soal konsistensi tu. Asmawi, kalau nak dibandingkan dengan Piala FC dan juga saingan Liga, apakah perlu mengekalkan kerahan tenaga tu, intensiti tu dan juga strategi? Ataupun perlu adjust kepada persekitaran yang berbeza? Okey, Matt, betul. Saya setuju. Pendekatan kehendak demand of AFC itu tinggi sikit kerana berdepan dengan pasukan di ASEAN. So, Bojan cuba mengubah dari segi corak permainan lebih di dalam grouping, di dalam kumpulan. Iaitu kalau kita lihat pada perlawanan pertama, mereka juga berhasil baik, tidak kalah mereka seri. Tetapi pada perlawanan kedua, dia bertukar kepada kena menang dan menjaringkan gol lebih untuk layak. Jadi dekat situ, intensiti pemain yang diturunkan, corak permainan masih lagi sama untuk pasukan Kuala Lumpur. Cuma mereka ada sedikit masalah daripada individu. Orang-orang yang menjaringkan gol itu tidak dapat menjaringkan gol. Dan berbanding balik kepada Liga Malaysia, kemasukan pemain baru, imbang balik jaringan skor daripada pemain daripada AFC, saya yakin Kuala Lumpur akan bergerak dalam satu pasukan yang baik nanti. Okey. Baik. Kejap lagi Mawi, Ahmed nak tanya sikit pasal tim Kedah lah. Sikit kan. Sikit nak sentuh. Tapi saya suka bulan Julai ni sebab 4 perlawanan akan diarungi KL City FC dalam saingan Liga. Tapi 2 kali akan jumpa Selangor. Baik. 1 FA Cup, 1 Super League. Okey. Okey. Apa soalan ini? Mampukah KL City FC mengambil kesempatan di atas kecelaruan? Amboi. Minta maaf. Salam. Kata pasukan Selangor ni, Mawi. Matt, dia bagi 2 in 1. Matt, dia bagi 2 in 1 tu. Awak dengan saya sekali je. Cuba libatkan saya dalam kontroversi sedikit ni. Okey, Akbar. Kalau punya soalan tu saya jawab begini. Kalau nak ikut ketika ini semasa punya corak permainan, konsisten, the momentum of the perjalanan Liga ni semua, KL dia dapat tonik sedikit apabila menang dan layak KFC. Kemudian balik untuk pasukan Selangor, mereka baru agak tidak konsisten tapi yo-yo, menang kalah, menang draw kalah, yang menyebabkan kedudukan dalam Liga 5 Kuala Lumpur, nombor 6 Selangor. Dan jarak poin tak jauh, 13 dengan 12. Tapi perkara yang mungkin berlaku untuk Lembah Kelang punya kemenangan ni, ketika ini saya tak nafikan bahawa kedua-dua ni balance 50-50, 50-50 peluang 2 kali berjumpa FA Cup dan Liga. Tetapi sedikit terpaksa diberkatakan momentum perlawanan yang ada AFC kepada Kuala Lumpur tu, bila dia akan transform ataupun terjemahkan dalam Liga, ada kelebihan untuk Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat, macam saya maklum tadi, ada kemasukan pemain baru yang diminta, iaitu attacking third punya player yang nak menjadikan gol. Ada kelebihan untuk mereka kerana sebagai faktor juara Piala Malaysia daripada Liga, konsisten 95% tidak bertukar. Mereka dah serasi dengan dunia Bojan punya perjalanan percakapan bola sepak tu. Jadi saya tak nampak Kuala Lumpur menghadapi masalah dengan pasukan Selangor. Cuma berbalik kepada pasukan lawan, iaitu pasukan Selangor, mereka perlu mencari rentak balik. Walaupun keadaan tadi yang saya maklumkan yo-yo tu berlaku, tapi kekurangan sedikit kelemahan sebagai satu pasukan bertahan yang tidak cukup kuat, tidak baik, menyebabkan Selangor ada masalah di tempat ataupun corak perlawanan bertahan yang tidak baik. Okey, puas hati dengan jawapan daripada Asmawi Bakiri. Sangat berlapik, bagus. Saya suka. Okey, Asmawi, sebelum tapi kita jujur. Jujur betul. Kita menutup bicara pandangan Asmawi mengenai Kedah juga dan sejauh mana mampunya Kedah dan KL ni melangkah jauh dalam saingan Piala FC ni. Okey, kalau Kedah saya cukup teruja Ahmed dan Akbar. Kalau last saya punya news saya tu buat analisis, saya bukan menafikan Kedah tidak boleh menang pada perlawanan terakhir, tetapi saya menjangkakan mereka akan curi satu mata. Tetapi sebaliknya berlaku. Cukup saya kagum dengan corak berpasukan, individu beraksi dalam pemain-pemain yang beraksi dalam pasukan Kedah itu cukup menarik. Pemain-pemain ini dikatakan ataupun boleh dikatakan membantu pasukan untuk menang dan layak ke peringkat seterusnya. 3 game, 1 kalah, 2 menang dengan 1. Demand perlawanan yang paling menyusahkan mereka. Mereka perlu menang dan perlu mendapatkan jaringan lebih daripada 3, lebih daripada 4. Itu cukup terbaik untuk pasukan Kedah. Berbalik dengan apa yang akan berlaku seterusnya Kedah dan Kuala Lumpur, saya jangkakan bahawa kedua-dua pasukan ini seimbang untuk layak ke peringkat seterusnya, dan sudah pasti
berbalik kepada dalam liga, mencari rentak, menyusun balik corak permainan dan berdepan balik dengan pasukan yang layak nanti. Saya jangkakan bahawa kedua-dua pasukan ini ada kelebihan melayakkan lebih peringkat yang lebih tinggi, lebih jauh. Okay, terima kasih Asmai Bakiri. Kita lepaskan anda untuk meneruskan tugas menganalisis bola sepak tempatan kita. Terima kasih. Mawi, senyuman tu cukup memikat. Okey. Terima kasih Akbar Ahmed. Okey, Mawi.